wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersyukur kehadrat Ilahi kerana dengan izin kurnianya dapat juga kami menyempurnakan tugasan bagi subjek kenegaraan Malaysia ini. Melihat kepada permasalahan negara yang tiada penghujungnya terhadap pandemik COVID-19, kami telah memilih untuk membuat kajian kesan PKP terhadap industri pelancongan di Pantai Cenang Langkawi. Sepanjang menjalankan tugasan berkumpulan ini, kami telah memperoleh pelbagai pengalaman sama ada pahit maupun manis yang amat berharga dan bermakna dalam hidup kami sebagai seorang pelajar. Kami juga telah memperolehi pelbagai maklumat dan pengetahuan dengan lebih terperinci berkaitan tugasan ini. Di kesempatan ini, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang terlibat sepanjang menjayakan tugasan ini. Terutamanya kepada pensyarah kami iaitu Dr. Mohan yang telah banyak memberi tunjuk ajar kepada kami sepanjang menjalankan tugasan ini. Pengenalan. Pulau Langkawi merupakan pulau terbesar di Nusantara dan mempunyai beberapa pantai yang paling indah di Malaysia, sebagai contoh Pantai Cenang. Pantai Cenang adalah antara pantai paling popular yang menjadi tarikan para pelancong yang menawarkan pelbagai kemudahan termasuk restoran, tempat penginapan, pengangkutan, pusat membeli belah, permainan sukan air dan sebagainya. Namun tanpa diduga, Kerajaan Malaysia telah mengumumkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP untuk mencegah dan mengurangkan penularan wabak coronavirus atau COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Pelaksanaan PKP, PKPB, PKPP sedikit sebanyak memberi kesan kepada industri pelancongan di Pantai Cenang Langkawi. Dalam konteks ini, perhatian khusus diberi terhadap sektor pengangkutan penghotelan, agensi pelancongan, restoran dan perniagaan yang telah terjejas akibat PKP. Tujuan kajian. Pertama, industri pelancongan di Pantai Cenang Langkawi meliputi pelbagai sektor. Penyelidikan ini adalah untuk mengetahui bagaimana sektor-sektor ini terkesan daripada pelaksanaan PKP. Kedua, mengenal pasti langkah-langkah yang diambil oleh setiap sektor dalam menghadapi situasi ini. Objektif kajian. Pertama, mengkaji kesan ekonomi negara terhadap industri pelancongan khususnya kepada sektor pengangkutan, perhotelan, restoran, sektor peruncitan, sukan air dan rekreasi. Kedua, mengkaji bagaimana sektor-sektor ini melaksanakan strategi untuk menghadapi situasi PKP 2020. Ketiga, mengenal pasti apakah pelan tindakan jangka panjang dan pendek yang akan dilaksanakan oleh sektor-sektor ini. Persoalan kajian. Pertama, bagaimana fenomena trend pasaran pelancongan di Pantai Cenang semasa pelaksanaan PKP, PKPB dan PKPP. Kedua, apakah tindakan yang diambil oleh sektor-sektor terlibat untuk mengekal kelangsungan perniagaan mereka? Ketiga, apakah persepsi dan reaksi pelancong semasa PKPB dan PKPP? Dan keempat, bagaimana untuk meningkatkan pelancongan domestik di Pantai Cenang Langkawi? Skop kajian. Pertama, kajian ini memberikan tumpuan kepada pengusaha setiap sektor di Pantai Cenang Langkawi. Penyelidik akan menemu ramah pengusaha di Pantai Cenang Langkawi tentang kesan ekonomi sepanjang tempoh PKP, PKPB dan PKPP. Kedua, kajian ini terhad kepada sektor-sektor perniagaan di sekitar Pantai Cenang Langkawi sahaja. Ketiga, kajian ini terhad kepada pemilik, pengurus dan pekerja yang berada di sekitar Pantai Cenang Langkawi. Para penyelidik akan menemu ramah dan mengambil sampel daripada mereka di Pantai Cenang Langkawi. Kajian literatur.
Pengenalan. Kajian literatur amatlah penting. Kami telah mengenal pasti kajian-kajian terdahulu yang lebih kurang sama dengan kajian yang kami lakukan telah dikenal pasti. Kedua, perbezaan kajian kami merupakan satu fenomena yang baru kerana buat pertama kalinya bukan hanya di Malaysia, malah seluruh dunia menghadapi pandemik COVID-19. Ketiga, pelbagai pelan fasa PKP telah dilaksanakan sehingga ke hari ini, antaranya pelan fasa PKP, PKPP dan PKPP. Sumbangan industri pelancongan. Kerajaan amat menitik beratkan sasaran Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya bagi membawa masuk 30 juta pelancong asing yang bakal menyumbang 100 bilion ringgit kepada ekonomi negara menjelang tahun 2020. Pihak Kementerian Pelancongan acap kali melakukan usaha menaik taraf infrastruktur di Malaysia seperti pembinaan hotel-hotel bertaraf 5 bintang bagi menampung penyediaan tempat kepada para pelancong. Industri pelancongan dapat memberi peluang yang besar dan memajukan bidang perniagaan di Malaysia. Jelas, industri pelancongan dapat menyumbangkan pendapatan negara, membuka peluang pekerjaan yang lebih luas kepada rakyat Malaysia. Industri pelancongan memberi sumbangan dengan menarik pelabur asing. Kegiatan pelancongan yang aktif memudahkan kerajaan menarik lebih ramai pelancong asing untuk menanam modal di negara ini. Di samping itu, industri pelancongan dapat memaparkan ketamadunan atau sejarah sesebuah negara yang memberi ilmu pengetahuan kepada pelancong tempatan dan memupuk semangat jati diri dan patriotisme. Pertumbuhan ekonomi negara dengan mengalahkan rakyat Malaysia sendiri untuk pergi melancong ke destinasi pilihan domestik di samping dapat mengurangkan pengaliran keluar mata wang negara. Kesimpulannya, industri pelancongan merupakan satu industri yang mampu menjana pertumbuhan ekonomi negara. Faktor tarikan terhadap aktiviti pelancongan. Industri pelancongan merupakan salah satu sumber pendapatan bagi penduduk sekitar di Pantai Canang yang boleh membantu dalam pertumbuhan ekonomi seharian mereka. Di samping itu, dapat juga meningkatkan pendapatan penduduk setempat. Dengan keindahan pantainya yang menarik, sinonim dengan tempat penginapan dan perkelahan yang terkenal di utara Malaysia. Kewujudan hotel dan motel bahagikan cendawan yang tumbuh telah memberi satu tarikan baru kepada para pelancong. Dengan pelbagai aktiviti sukan yang boleh didapati di Pantai Canang ini. Metodologi kajian atau dengan nama lain kaedah untuk pengumpulan, pengolahan dan analisis data yang dilakukan secara sistematik dan cekap untuk mencapai sesuatu objektif atau persoalan dalam satu kajian. Oleh yang demikian, dalam kajian ini, kami telah memilih untuk melakukan kaedah penyelidikan berbentuk campuran yang menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif merupakan hasil ujian dan soal selidik, manakala data kualitatif diperolehi daripada hasil temu bual. Menurut Creswell dan Clark 2011, data yang diperolehi juga menggunakan data kuantitatif dan data kualitatif yang merupakan kombinasi kaedah, falsafah dan haluan reka bentuk pendidikan yang merangkumi, mengumpul dan menganalisis data kualitatif dan kuantitatif secara teliti dan meyakinkan, menggabungkan atau menghubungkan dua jenis data secara serentak dengan cara menggabungkan secara berturut atau menerapkan salah satu ke dalam yang lain, memberi kepentingan kepada salah satu atau kedua bentuk data berdasarkan kepada penekanan dalam penyelidikan, menggunakan prosedur ini dalam satu kajian atau mengikut beberapa fasa, merangkakan prosedur mengikut pandangan falsafah atau pandangan teori, dan yang akhir sekali menggabungkan prosedur ke dalam reka bentuk kajian yang spesifik yang akan memberi hala tuju untuk melaksanakan kajian. Di sini, saya, Raja Syahdatul, akan menjelaskan kaedah persampelan yang digunakan semasa kajian dilakukan, manakala Arvin, rakan sepasukan saya, akan menjelaskan kaedah pengumpulan data, instrumen kajian dan kaedah penganalisisan data.
Kaedah persampelan yang digunakan semasa melakukan kajian ialah responden yang dipilih merupakan golongan yang terlibat secara langsung dan juga secara tidak langsung kepada industri pelancongan. Responden dipilih mengikut sektor-sektor yang terlibat seperti sektor pengangkutan, penginapan, perhotelan, membeli belah peruncitan makanan dan minuman, perniagaan sukan air dan penganjuran acara-acara perniagaan. Hasil daripada penemuan ini, beberapa kesimpulan telah dilakukan mengikut objektif kajian, iaitu mengkaji kesan ekonomi terhadap sektor-sektor ini, mengkaji bagaimana sektor ini melaksanakan strategi untuk menghadapi situasi dan mengenal pasti apakah pelan tindakan masa panjang dan pendek yang akan dilaksanakan oleh mereka. Kumpulan kami telah mengadakan temu bual berdasarkan temu janji yang telah diaturkan. Antaranya responden pertama, Encik Azman Hajidin. Beliau merupakan pemilik Hotel Telaga Terrace dan Sandy Garden. Selain itu, beliau juga mempunyai restoran yang terletak di Pantai Cenang, Telaga Seafood Restaurant. Responden kedua, Encik Mat Lee, pemilik syarikat Orbits Gadget. Perniagaan beliau merupakan kedai aksesoris telekomunikasi. Kedai beliau merupakan kedai one-stop center untuk memudahkan para pelancong di sekitar Pantai Cenang membeli aksesoris telekomunikasi seperti pengecas handphone. Responden ketiga, Encik Asri Azizan merupakan pemilik syarikat Rojam New Adventures Holiday Sdn Bhd yang memberi perkhidmatan kereta sewa dan perniagaan aktiviti sukan air. Responden keempat, Encik Halim mempunyai stol kecil yang terletak bersebelahan dengan AB Motel Pantai Cenang. Beliau menjalankan perniagaan menjual gelato. Responden kelima, Mr. Lim merupakan peniaga yang telah lama menjalankan perniagaan beliau di dalam Cenang Mall. Beliau menjual pelbagai cermin mata yang berjenama dengan harga bebas cukai. Selain itu, maklumat yang diperolehi juga oleh pengkaji telah diperkukuhkan lagi dengan menemu ramai responden eksklusif, Cik Siti Zaliha binti Jalaluddin yang merupakan anggota Jabatan Pertahanan Awam Malaysia yang berpusat di Menara Pantai Cenang Langkawi. Ikuti temu ramah kami bersama petugas lifeguard Angkatan Pertahanan Awam mengenai situasi di Pantai Cenang. Assalamualaikum Cik, saya Muhammad Yusof bin Syariat mewakili kumpulan 4. Cik boleh ceritakan situasi sebenar semasa fasa PKP yang telah dilaksanakan oleh kerajaan pada Mac yang dahulu. Waalaikumsalam dan salam sejahtera. Saya Siti Zaliha binti Jalaluddin, berkhidmat sebagai lifeguard di Menara Pantai Cenang, LPM Langkawi. Okey, berkaitan fasa PKP yang sepanjang kami bertugas harian kami, memang pengunjung tak ada semasa PKP ini. Mereka tak boleh melakukan sebarang aktiviti. Pengunjung juga, sekiranya ada pengunjung yang berdegil untuk datang juga ke pantai, kami akan maklum kepada mereka untuk pulang ke rumah masing-masing dan tidak boleh melakukan sebarang aktiviti di Pantai Cenang. Okey, baik. Sekarang ini kita telah melalui fasa PKPB dan yang terbaru fasa PKPP. Bagaimana pula pendapat Cik dari segi pemantauan ketika fasa ini? Okey, dari kemasukan pelancong pula, terutama di Pantai Cenang, saban hari boleh kita tahu daripada fasa PKPB sehingga fasa PKPP ini pengunjung semakin bertambah, cuma tidak seperti sebelum-sebelum ni, sebelum berlakunya COVID-19 ni. Adakah kehadiran virus COVID-19 ini telah menjejaskan pendapatan penduduk sekitar Pantai Cenang ini, Cik? Okey, sepanjang fasa COVID-19 ni, ia turut menjejas kepada sektor pelancongan seperti sektor sukan pantai dan rekreasi. Kebanyakan sebelum ni yang kita tahu pelancong yang masuk ke Pantai Cenang ni adalah pelancong daripada pelancong tempatan sendiri dan pelancong daripada luar negara. Tapi disebabkan kita melalui fasa COVID-19 ni, jadi pelancong yang kebanyakan berkunjung ke Pantai Cenang ni adalah pelancong tempatan sendiri. Jadi sebelum ni yang kita boleh tahu untuk aktiviti sukan pantai ni, depa kebanyakan pelancong yang melakukan aktiviti sukan pantai ni adalah pelancong daripada negara luar. Keadaan ini turut menjejas bagi pendapatan untuk sukan pantai ni yang kebanyakannya melakukan aktiviti perniagaan sukan pantai ni untuk kelangsungan hidup mereka. Okey, baik. Terima kasih Cik
kerana dapat meluangkan masa bersama kami dalam temu ramai ini. Sama-sama, saya harap info yang saya dapat berikan ni dapat membantu Encik dan kumpulan Encik. Terima kasih banyak-banyaklah. Seterusnya, rakan saya Arvin akan menjelaskan dengan lebih lanjut kaedah pengumpulan data, instrumen kajian dan juga kaedah penganalisisan data yang telah kami gunakan sepanjang kajian ini. Kaedah pengumpulan data berfokus kepada sumber data. Kajian ini terbahagi kepada dua sumber iaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data asli yang diperolehi oleh pengkaji. Data-data yang diperolehi semasa maklum balas hasil daripada soal selidik yang diberi kepada pemilik, pengurus dan juga pekerja sektor-sektor yang terlibat dengan industri pelancongan. Soal selidik adalah satu set alat pengumpulan data yang sesuai apabila pengkaji mengetahui dengan tepat apa sebenarnya yang mereka perlukan dan bagaimana untuk memastikan pembolehubah yang hendak dikaji. Data sekunder. Data sekunder merupakan data sokongan yang penting untuk mengukuhkan segala maklumat yang diperolehi. Dapatan sumber data sekunder untuk kajian ini merupakan maklumat daripada laman web, akhbar-akhbar tempatan dan jabatan kerajaan. Data sekunder bertujuan untuk mengenal pasti masalah, membina pendekatan kepada masalah dan menjawab beberapa masalah. Instrumen kajian. Instrumen kajian yang digunakan dalam kajian ini merupakan pemerhatian, temu bual dan penggunaan borang soal selidik terhadap beberapa responden. Pemerhatian yang diperolehi melalui kajian lapangan. Temu bual merupakan kaedah penggunaan oleh pengkaji semasa menembual responden. Borang soal selidik adalah kaedah pengumpulan data menggunakan borang soal selidik yang diedarkan semasa penyelidikan kajian. Kaedah penganalisisan data. Pengkaji memberi tumpuan kepada teori berkaitan tajuk kajian, kesan PKP kepada industri perhotelan di Pantai Chenal Langkawi. Membuat analisis terhadap data-data yang telah dikumpul dari soal selidik yang telah dikemukakan kepada responden kajian. Dapatan daripada analisis tersebut akan dibuat rumusan dan mengenal pasti aspek positif dan negatif untuk dicadangkan tindakan bagi mengatasi masalah wujud. Rumusan dan cadangan. Pengenalan. Perintah kawalan pergerakan yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan Malaysia adalah salah satu langkah yang telah diambil untuk mengawal penularan wabak pandemik COVID-19 di negara ini. Tindakan ini dilaksanakan adalah bagi memastikan penularan wabak dapat dikawal, seterusnya menjamin kelangsungan kesejahteraan rakyat dan negara. Rumusan kajian. Hasil kajian yang telah dilakukan khususnya ke atas industri pelancongan di Pantai Chenal Langkawi. Perintah kawalan pergerakan yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan sudah semestinya memberikan kesan jangka masa pendek dan panjang kepada sektor-sektor berkaitan. Ia meliputi sektor perhotelan, sektor perniagaan, sektor pengangkutan dan sektor aktiviti rekreasi. Kebanyakan pengusaha-pengusaha sektor ini hanyalah bergantung kepada kehadiran pelancong-pelancong di sekitar Pantai Chenal. Oleh demikian, disebabkan tiada kehadiran pengunjung maupun pelancong, ini menyebabkan sumber pendapatan ekonomi mereka terjejas. Kebanyakan kesan jangka masa pendek yang dihadapi oleh pengusaha ialah mereka tidak dapat melakukan pusingan modal dan terpaksa menanggung kerugian. Khususnya bagi sektor perhotelan, majikan perlu membayar gaji kepada pekerja-pekerjanya namun tiada kemasukan keuntungan yang diterima. Bagi kesan jangka masa panjang pula, ada di antara pengusaha hotel terpaksa melakukan pembuangan pekerja
kerana tidak mampu lagi untuk menggaji pekerja. Kesimpulannya, Perintah Kawalan Pergerakan yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan memberikan kesan yang tidak baik kepada industri pelancongan di Pantai Cenang, Langkawi. Namun, untuk memastikan keselamatan serta kesejahteraan rakyat dan negara, tindakan ini wajar dilaksanakan untuk kelangsungan negara pada masa hadapan. Cadangan. Dasar-dasar prihatin yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan Malaysia amatlah diperlukan. Ia melibatkan pemberian bantuan-bantuan khususnya kepada industri pelancongan adalah disambut baik. Di antaranya, potongan cukai yang tidak dikenakan juga mampu memberikan kelangsungan yang baik ke atas sektor-sektor ini. Kebenaran oleh pihak kerajaan Malaysia untuk membenarkan sektor-sektor ini kembali beroperasi memberikan satu sinar baru dan harapan kepada sektor ini untuk kembali beroperasi. Dari sudut bantuan keuangan pula, pemberian pinjaman keuangan oleh pihak bank amatlah diperlukan kerana pengusaha-pengusaha dapat menampung modal perniagaan. Promosi-promosi juga perlu giat dilakukan oleh pihak pengusaha untuk menarik minat pengunjung dan juga pelancong untuk mengunjungi Pantai Cenang, Langkawi. Bagi mengakhiri pembentangan kami daripada kumpulan A1, saya mewakili ahli kumpulan ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kerjasama sepanjang kajian ini dilaksanakan. Tidak dilupakan juga kepada Yang Berbahagia Dr. Mohan kerana memberikan tunjuk ajar dalam memastikan proses kajian ini berjalan dengan lancar. Di kesempatan ini juga, saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk berdoa agar wabak pandemik COVID-19 ini berakhir secepat yang mungkin dan kita semua dihindari daripada ujian wabak ini. Saya akhiri dengan serangkap pantun. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Sekian, terima kasih.